Bab orang Muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim. Kalau seseorang itu memeluk agama Islam sebelum dibahagi pusaka, fala miratha lahu, dia tidak berhak mendapat pusaka. Diriwayatkan dari Usama bin Zaid bahawa Nabi SAW bersabda, orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim. Bab mirathil abd nasrani, ini pusaka hamba Nasrani dan mukatab Nasrani, dan dosa orang yang menafikan anaknya. Bab man idda'a akhan aw ibna akhin, ini bab orang yang mendakwa saudara ataupun anak saudara. Diriwayatkan dari Aisyah bahawa sesungguhnya beliau berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abd bin Zam'ah telah bertengkar berkenaan dengan seorang budak. Sa'ad berkata, dia ni wahai Rasulullah, anak saudara saya Utbah bin Abi Waqqas, dia telah berpesan kepada saya bahawa itu adalah anaknya. Tengoklah kepada keserupaannya. Abd bin Zam'ah berkata, ini adalah saudara saya wahai Rasulullah, ia dilahirkan di atas tilam ayah saya daripada hamba perempuannya. Rasulullah SAW pun tengok kepada keserupaannya. Baginda nampak serupa sangat budak itu, yakni dengan Utbah. Faqala huwa laka, Nabi SAW pun mengatakan, menang engkau wahai abd. Al-walad lil firash, budak itu, kanak-kanak itu lil firash, yakni li sahibil firash, adalah hak tuan punya tilam. Walil ahir al-hajar, dan orang yang berzina tidak mendapat apa-apa. Berhijablah engkau dengan dia wahai Saudah. Qalat, Aisyah berkata, budak itu tidak pernah melihat Saudah. Diriwayatkan dari Sa'ad, beliau berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menghubungkan dirinya kepada bukan ayahnya, padahal dia tahu bahawa orang itu bukan ayahnya, maka haramlah syurga kepadanya. Saya menyebutkan hadis ini kepada Abi Bakrah, ini kata perawi. Dia pun berkata, dua telinga saya ini telah mendengarnya, dan hati saya ingat mana hadis ini daripada Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, sabda baginda, jangan kamu benci kepada ayah-ayah kamu. Sesiapa yang benci kepada ayahnya, fahuwa kufrun, maka itu adalah kekufuran. Ataupun dalam nuskha yang lain, faqad kafara, berarti dia telah kufur. Babun idza da'at al-mar'atu ibnan, kalau seseorang perempuan mendakwa seorang anak, mendakwa seorang kanak-kanak itu mana sebagai anak dia lah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, ada dua orang perempuan masing-masing mempunyai anaknya, anak bersamanya. Tiba-tiba mari serigala. Serigala itu mengambil anak salah seorang daripada mereka. Faqalat li sahibatiha, masing-masing berkata, yang pertama berkata kepada yang seorang lagi, serigala itu telah membawa pergi anakmu. Yang seorang lagi pula berkata, sebenarnya serigala telah membawa pergi anakmu. Mereka pun membawa kes itu kepada Daud. Maka Daud memutuskan kemenangan, yakni untuk Al-Kubra, yakni yang lebih tua daripada dua orang perempuan itu, ataupun yang lebih besar daripada dua orang perempuan itu. Tetapi mereka berdua mengangkat kes itu kepada Uthman, Sulaiman bin Daud. Mereka memberitahu kepadanya, yakni tentang perkara itulah, cerita. Sulaiman pun kata,
kamu bawa mari kepada aku, dia kata kepada orang lain lah, kamu bawakan kepada aku pisau, biar aku kerak, biar masing-masing dapat sekerak seorang. Faqalatis sughra, yang kecil, perempuan yang kecil ataupun yang lebih muda itu berkata, janganlah engkau lakukan begitu, semoga Allah merahmatimu, dia anaknya. Maka Sulaiman pun memutuskan kemenangan untuk perempuan yang kecil itu ataupun yang lebih muda itu. Abu Hurairah berkata, wallahi tidak pernah aku dengar sama sekali perkataan sikin kecuali pada hari itu. Apa yang kami guna ataupun kami hanya mengguna perkataan mudiah, yakni untuk sikin itu, untuk pisau itu kami guna mudiah. Babul qaif, ini bab qaif, ahli ilmu qiyafah. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah saya dengan gembira, tabruqu asariru wajhi, berseri-seri wajah baginda. Seraya berkata, tidakkah engkau tahu Mujazziz telah melihat tadi kepada Zaid bin Harithah dan Usama bin Zaid. Lalu dia berkata, kaki-kaki ini ada hubungan di antara satu dengan yang lain. Di antara satu sama lain itu ada sebahagiannya ada hubungan dengan sebahagian yang lain, boleh juga. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke rumah saya pada suatu hari dalam keadaan baginda gembira. Faqala ay Aisyah, dia kata, hai Aisyah, tidakkah engkau tahu Mujazziz al-Mudliji telah masuk tadi? Dia melihat Usama dan Zaid ketika mereka berselimut dengan menutup kepala masing-masing, tetapi kakinya terdedah. Faqala, dia pun berkata, kaki ini sebahagiannya mempunyai hubungan dengan sebahagian yang lain, ataupun hal lebih mudah ni, kaki ini dengan kaki ini ada kena-mengena ni, gitulah. Baiklah. Kemarin kita berhenti sebelah 999. Al-wala'u liman a'taqa wa mirathul laqit. Wa qala Umar, al-laqit hurrun. Wala adalah kepunyaan orang yang memerdekakan, dan pesaka laqit. Pesaka laqit. Laqit ini mana kanak-kanak yang dipungut, anak pungutan, ataupun kita kata bayi yang dibuang lah oleh orang, lepas tu diambil oleh orang lain, budak tu, itu orang panggil laqit. Pesaka dia, maknanya kalau dia besar kemudian ada harta dia tu boleh kesapa lepas pada dia mati. Wa qala Umar, al-laqitu hurrun. Umar berkata, laqit yakni kanak-kanak ataupun bayi pungutan itu, hurrun, merdeka. Jadi Imam Bukhari nya tak mari hadis berkenaan dengan mirath laqit, dan laqit tu merdeka atau tidak merdeka, dia tidak mari hadis yang tegas. Kira-kiranya tidak ada hadis lah mengikut syarat dia. Dengan sebab itu dia tak mari. Hanya dia mari hadis Barirah tu lah. Barirah tu. Tetapi Imam Bukhari dalam terjematul bab dia tu berpada dengan kata-kata Sayyidina Umar lah, iaitu Umar berkata, al-laqit hurrun, budak yang dipungut itu adalah merdeka. Jadi bila dia ni merdeka, maka walak dia tu dipunyai oleh Baitul Mal, maknanya orang Islam semua sekali lah. Mana kalau dia mati boleh kepada Baitul Mal lah harta dia tu. Jadi sebab walak dia tu kepunyaan sekalian orang-orang Islam. Sebab tak tahu siapa dia, anak siapa, tak tahu anak siapa. Itulah pendapat Malik, Thawri,